Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk tajuk kecilnya ialah kes penyebaran maklumat palsu di dalam sosial media. Sebelum itu, nama saya Nur Aiman bin Ahmad Fairuz, nombor metrik 15 DAD 19F1036, kelas DAD 5B. Nama pensyarah ialah Dr. Chan Suet Fong. Tersebut ialah isi kandungan. Yang pertama, pengenalan teknologi maklumat dan komunikasi. Kedua, kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Ketiga, isu penggunaan teknologi. Keempat, definisi kes penyebaran maklumat palsu di sosial media. 5, punca penyebaran maklumat palsu. 3, kes daripada berita akhbar. Yang ketujuh adalah contoh kerajaan akhbar. 8, kesan penyebaran berita-berita palsu. 9, langkah mengatasi. 10, kesimpulan. Dan 11, rujukan. Yang pertama adalah pengenalan teknologi dan komunikasi. Pengguna teknologi ICT, Information and Communication Technology, telah banyak membantu manusia dalam aktiviti kehidupan yang menjadikan kerja-kerja mereka lebih berkesan dan efektif. Seterusnya ialah di antara aktiviti yang telah mendapat manfaat daripada penggunaan teknologi ICT adalah aktiviti perniagaan, penyebaran maklumat, aktiviti sebaran am seperti menyampaikan dakwah dan ilmu-ilmu Islam. Gelombang yang dimasukkan ini ialah maklumat digital dalam dunia penyalur maklumat yang agak menggemparkan. Ia membawa kita ke suatu dunia yang agak unik dan menyeluruh. Pengguna ini dapat menggantikan pembaruan revolusi yang telah lama manusia tinggalkan. Yang kedua ialah kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi juga memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya ialah memetik laporan daripada akhbar arus perdana. Murid yang mempunyai masalah stres di sekolah berasrama penuh majoritinya adalah kerana rindu akan keluarga masing-masing. Oleh itu, penggunaan ICT diperlukan. Daripada pembacaan bahan-bahan ilmiah ini, ilmu pengetahuan ini dapat menjadikan nilai tambah kepada seseorang agar lebih berfikiran futuristik dan tidak mudah terpengaruh dengan hegemoni bangsa lain. Input yang dicari menggunakan kemudahan TMK adalah lebih menjimatkan masa. TMK dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang berguna kepada seseorang. Ketiga, isu penggunaan teknologi. Yang pertama, penyebaran bahan pornografi dan layaran web negatif, permainan video yang terdapat di dalam internet. Yang ketiga, channel tak nampak. Yang keempat, penyebaran maklumat atau berita palsu melalui teknologi. Yang kelima, perjudian dalam talian. Definisi kes penyebaran maklumat palsu di dalam sosial media. Yang pertama, kebebasan maklumat merupakan penyebaran maklumat secara bebas. Ini bermakna penyebaran maklumat adalah penyebaran tanpa kawalan dan penguasaan undang-undang. Seterusnya ialah maklumat pula merupakan sumber yang membolehkan kita mengetahui sesuatu perkara atau peristiwa terhadap sesuatu tempat atau kawasan. Di antara gejala yang berlaku, pertama, berlakunya kes penipuan, penyelewengan di dalam perniagaan dan berlaku hasutan antara pihak berkepentingan.
Wujudnya maklumat-maklumat palsu yang terdapat memesongkan fikiran masyarakat. Yang ketiga malah banyak lagi perkara yang tidak baik berlaku, iaitu fitnah, hasutan dan kadang-kadang boleh membawakan kepergaduhan. Punca penyebaran maklumat palsu. Yang pertama, kebebasan bersuara memang tidak lagi boleh dinafikan. Yang kedua, maklumat yang tiada kesahihan ini akan merebak dengan pantas disebabkan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, pihak yang tidak bertanggungjawab akan menyalahgunakan sumber ini untuk menyampaikan fitnah atau maklumat palsu kepada orang awam disebabkan oleh rasa tidak puas hati dan marah. Tiga contoh kes daripada berita akhbar. Kes yang pertama, 5 suspek sebar berita palsu mengenai COVID-19. Ulasan berita. Kes 1, 5 suspek sebar berita palsu mengenai COVID-19. Sumber Sinar Harian, tarikh 23/3/2020, tempat Cyberjaya. Pengisian atau ulasan berita. 5 suspek dipercayai menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19 di beberapa lokasi di Perak dan Pulau Pinang. Penyebaran maklumat palsu menggunakan rakaman suara yang disiarkan kepada rakyat. Penyebaran berita ini akan mengelirukan serta menimbulkan keresahan kepada rakyat. Hukuman yang dikenakan. Suspek disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 Malaysia atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Contoh yang kedua daripada berita akhbar. Kes 2, info Kuala Ribut adalah palsu. Ulasan berita. Kes 2, info Kepala Ribut adalah palsu. Sumber daripada Kosmo, tarikh berita 20/12/2021, tempat Petaling Jaya. Pengisian dan ulasan berita. Menegaskan bahawa berita mengenai ribut adalah palsu. Warga dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih yang disampaikan dalam talian. Ditekankan agar membuat semakan sebelum menilai. Hukuman yang dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Tiga contoh kes daripada berita akhbar. Kes 3, warga Demak pertama dipenjarakan kes berita palsu. Ulasan berita. Kes 3, warga Demak pertama dipenjara akibat kes berita palsu. Sumber Yadim, tarikh berita 1/5/2018, tempat Kuala Lumpur. Pengisian atau ulasan berita. Berniat jahat menerbitkan berita tidak benar melalui rakaman video. Kandungan video tersebut memaparkan berita tidak benar bertujuan menjatuhkan imej. PDRM. Hukuman yang dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dihukum penjara seminggu dan denda RM10,000. Subseksyen 4/1 Akta Anti Berita Tidak Benar, Akta 803 yang memperuntukkan denda maksimum RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berikut adalah contoh keratan akhbar. Kesan penyebaran berita-berita palsu terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan penyebaran berita palsu terhadap individu dapat mengaitkan individu yang terlibat jika maklumat yang disampaikan tidak benar. Yang kedua, memberi kesan negatif kepada reputasi seseorang atau organisasinya. Kesan terhadap masyarakat. Masyarakat mulai merasa tertekan kerana kebanyakan berita-berita ini isinya berita-berita negatif dan buruk saja, menimbulkan ketakutan dan kerisauan dalam diri masyarakat, menjadi faktor pembalahan dalam masyarakat, timbul kekacauan dan salah faham dalam masyarakat.
Kesan terhadap negara mengakibatkan keadaan sesuatu negara tidak stabil dan kucar-kacir, mengganggu kesejahteraan awam, akan menyebabkan kerugian terhadap ekonomi global. Seterusnya adalah langkah mengatasi. Yang pertama, rujuk sumber yang dinyatakan. Kedua, padam berita palsu dan ambil tanggungjawab. Ketiga, jangan sebar. Dan keempat, melaporkan berita-berita palsu. Langkah mengatasi yang pertama ialah rujuk sumber yang dinyatakan. Langkah mengatasi yang kedua, padam berita palsu dan ambil tanggungjawab. Terbaik sekiranya seseorang membetulkan keadaan. Seseorang perlu memadam hantaran tersebut atau tinggalkan komen untuk menunjukkan kesalahan yang telah dilakukannya. Langkah mengatasi yang ketiga adalah jangan sebar. Rakyat Malaysia diminta untuk berhenti menyebarkan sebarang maklumat palsu yang tidak mempunyai sumber sahih dan menimbulkan kekeliruan serta kerisauan kepada orang ramai. Langkah mengatasi yang keempat adalah melaporkan berita-berita palsu kepada pihak yang bertanggungjawab. Orang ramai dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak polis sebarang berita yang mempunyai unsur penipuan. Menekan butang report untuk menghapuskan mesej yang berunsurkan penipuan di sosial media. Kesimpulan yang kita peroleh adalah teknologi maklumat dan komunikasi juga dapat membentuk seseorang menjadi lebih kreatif dan memberi banyak pengetahuan dalam pembelajaran. Semua pihak haruslah menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin bagi mengelakkan penyalahgunaan teknologi yang sedia ada. Berikut adalah maklumat-maklumat rujukan yang saya temui di dalam internet. Maka berakhirlah video saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.